Antara paparan menarik hari ini. Dulu kamar sporting, sekarang benda kecil pun jadi isu. Ukasha dedah suami dah berbeza. Mental dah cukup koyak, kisah cerai bukan gimmick. Zulin Aziz enggan buka aib. Buka inap desa guna wang haram. Black Hanifah kenal individu sebar fitnah. Polis buka kertas kesihatan, kononnya kedai jual mercon meletup. Bayern Munich menyesal beli Mane, mahu jual serta-merta. Alostar, polis membuka satu kertas kesihatan berhubung penyebaran satu video yang tular di aplikasi TikTok berhubung kejadian kedai menjual mercon meletup berhadapan kedai menjual telefon pintar di daerah ini. Ketua Polis Daerah Kota Star, Assistant Commissioner Ahmad Syukri Ahir berkata, laporan polis itu dibuat pada 11.30 malam tadi. Beliau berkata ia berkaitan video tular melalui aplikasi TikTok yang menular kejadian itu kononnya berlaku di daerah ini semalam. Bagaimanapun hasil kesihatan mendapati kejadian itu tidak berlaku di Alostar, sebaliknya berlaku di kawasan pentadbiran Balai Polis Bahau Negeri Sembilan. Ahmad Syukri turut menasihatkan semua individu supaya tidak sewenang-wenangnya memviralkan isu berita palsu yang akan menyebabkan ketakutan dan kegentaran kepada awam. Kelab Bundesliga Bayern Munich kini mengakui yang mereka telah menyesal mendapatkan bintang Senegal iaitu Sadio Mane pada musim lalu. Selepas berlaku insiden di mana Mane menumbuk rakas pasukannya, Leroy Sané, kini Bayern dalam proses untuk mendenda serta menjual pemain tersebut secara serta-merta. Menurut laporan Sky Sport, tindakan Mane yang menumbuk Sané itu memberikan kesan sampingan berganda apabila beliau didenda dengan jumlah yang amat besar. Sebagai tambahan, denda yang dikenakan kepada Mane itu adalah yang tertinggi pernah diberikan kepada mana-mana pemain Bayern dalam sejarah mereka. Digantung tugas sudah, denda pun sudah dilakukan. Kini Bayern dalam proses benar-benar mahu menyingkirkan Mane dengan menjual pemain tersebut pada musim panas akan datang. Penyanyi Black Hanifah meluahkan rasa terkilan apabila ada pihak mendakwa bisnes inap desa rindu di vila miliknya menggunakan modal hasil pengubahan wang haram. Black atau Hanifah Muhammad Hanafiah, 36 tahun, menegaskan dakwaan tersebut adalah fitnah dan menganggap ia sebagai cara pihak tersebut mengambil kesempatan untuk kepentingan diri sendiri. Dalam pada itu, Black berkata dia sudah lama mengetahui cakap-cakap mengatakan dia menggunakan wang haram, membuka perniagaan namun memilih mendiamkan diri. Kata Black, dia mengenali individu yang menyebarkan fitnah tersebut, memandangkan dia menyampai cerita tersebut daripada mulut ke mulut sehingga sampai ke pengetahuannya. Sementara itu, Black menjelaskan vila tersebut dibina menggunakan modal hasil titip peluhnya sebagai penyanyi selain simpanan selama 10 tahun bersama isterinya, Chira Khairi. Katanya dia tidak tergamak untuk memulakan perniagaan itu dengan cara yang salah kerana sedar hasil menggunakan cara haram akan menjadi darah daging dan berdosa besar. Untuk saya besarkan anak saya nak duit tu adalah duit halal. Duit tu sebenarnya akan jadi darah daging anak dan juga cucu-cucu. Selama 15 tahun menjadi penyanyi, saya tak pernah ada masalah dalam industri ini daripada segi meminjam duit maupun membayar hutang, dan saya tidak pernah meminta hutang. Apa yang boleh saya katakan, jangan dengar cakap orang. Kami, iaitu saya dan wife saya, dalam jangka masa 10 tahun ni kami berdua dah plan dan kami menyimpan sendiri untuk membina villa tu. Tak perlu ada timbul ataupun tak perlu ada orang lain yang nak kata dia ada share maupun duit tu adalah duit scam ataupun duit cuci. Memang saya ada dengar juga, tapi saya nak bagi tahu kat hampa, untuk saya besarkan anak saya nak duit tu adalah duit halal, dan duit tu sebenarnya akan jadi darah daging anak dan juga cucu-cucu saya. Jadi saya sangat kecewa bila dengar mereka kata duit ni duit tak betul. Sebenarnya penat. Tiap minggu saya
tepi ke Langkawi untuk siapkan villa tu selama 4 bulan. Jadi tak ada kena mengena dengan orang lain, tak ada kena mengena dengan founder yang ada orang kata founder lah apa, tak ada. 100% Bumi Putra punya, 100% saya dan juga wife saya punya. Saya kawan dengan ramai orang, jadi yang boleh timbul yang mungkin mereka lihat saya ni budak yang daripada meniaga sampailah satu tahap berjaya, jadi orang ni sentiasa akan mempertikaikan dan tidak berpuas hati lah melihat anak bangsa mereka sendiri berjaya. Saya harap tak terjadinya kepada orang lain dan takkan terjadinya kes seperti ni lagi. Ada orang claim yang villa tu dia ada share, villa tu dia funder, ataupun duit yang saya pakai ni tak tahu duit cuci ke apa. Minta maaf lah, macam hampa boleh lihat. Pelakon Zuli Aziz memaklumkan dia ingin masa bersendirian bagi menghadam segala apa yang terjadi pada dirinya pada ketika ini. Kata Zulin, dia juga tidak ingin membuka pekuh mengenai punca perpisahannya bersama suami Farhan Nurzaini kepada umum. Menurutnya, segala kemelut rumah tangga lebih baik disimpan sahaja dan cukup dia dan Farhan yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dalam perkahwinan mereka. Perkara tersebut diluahkan Zulin menerusi satu hantaran di Instagram miliknya. Dia dalam pada itu menepis dakwaan sesetengah pihak yang mengatakan dia membuat gimik murahan seperti itu hanya kerana ingin mempromosikan produk jualannya. Selepas insiden diserang individu tidak dikenali sehingga mengalami kecederaan teruk di bahagian kepala, pelakon Kama Adli dikatakan trauma untuk keluar rumah. Perkara itu didedahkan sendiri oleh isterinya, Ukasha Sendros, yang berkongsi perkembangan terkini suaminya. Menurutnya lagi, Kama lebih memilih untuk berdiam diri di rumah kerana masih ketakutan dan trauma dengan serangan yang menimpanya. Pelakon Ukasha Sendros memaklumkan sambutan Hari Raya tahun ini, dia dan suami Kama Adli mengambil pendekatan untuk berkurung demi menjaga keselamatan mereka sekeluarga. Bukan itu sahaja, Ukasha atau nama sebenarnya Nik Zaris Ukasha binti Nik Sen berkata, suaminya juga kini sedikit berbeza berbanding sebelum ini. Dalam pada itu, Ukasha menerima apa yang telah terjadi dan menganggap ianya sebagai satu ujian daripadanya. So about how many weeks? 1 week lah. 1 week. 1 minggu. Kasha jangan nangis, Kasha. Kau jangan nangis. Okay, insyaAllah doakan untuk Kama Adli, please. Doakan untuk Kama Adli. Dia kena tahan 1 minggu kat Singapore. No need. He never stay. He can go back Malaysia. Yes. He can go back. Yes. He can go back. Okay, thank you. Bye. Doctor, thank you so much. Yeah. No, only for this. Not you. Yeah, this one to people to doa for him, to pray for him. You can wait outside. Okay, thank you. Everything. Alright, thank you. Doakan untuk Kama Adli ya. Terima kasih. Ini adalah hidup saya sebab dah melibatkan keluarga. Sebab lepas dia kena tangkap tu, dia boleh still senyum dekat saya dengan Kamal seolah-olah macam tak takut apa pun. And then dia boleh ludah kat Kamal lagi sebab lepas masuk hospital berselisih wheelchair, dia ludah kat Kamal and then polis stop, and then polis bawa dia turun bawah. Dia nampak muka adik-adik saya yang kerja dengan saya masa dekat event kat Singapura. Dia cakap, korang semua tunggu. Maksudnya apa? Maksudnya dia tak buat kerja ni seorang.